Allah sebagai khalifah Allah di bumi ini. Kita memerlukan kesihatan tubuh badan. Kita memerlukan makanan untuk kesihatan fizikal. Bukan sekadar makan nasi, makan pelbagai makanan yang memberikan kekenyangan kepada kita, tetapi kita memerlukan makanan dalam bentuk yang boleh mencerdaskan tubuh kita dalam bentuk exercise. Ketika saya menghadiri dua kursus yang berbeza, satu kursus sihat sepanjang hayat, satu lagi kursus Darusshifa. Kedua-duanya membicarakan antara perkara yang disebut ialah memiliki sistem pernafasan yang betul di dalam kehidupan kita. Ketika saya mengikuti kursus Tarannum, kita juga sebenarnya bila nak membaca Quran, kita perlukan nafas yang baik, nafas yang panjang untuk memiliki bacaan taranum yang baik. Kalau dalam bertaranum ni kita ada lagu yang tinggi, lagu ras dipanggil. Hatta lagu bayati yang slow tu, tapi memerlukan pernafasan yang juga baik. Jadi hari ini saya nak berkongsi sedikit cara bernafas yang perlu kepada kita dalam memanjangkan usia kita. Istilahnya kalau kita kalau kita nak berjalan, nak berlari, nak exercise, kadang-kadang kita cepat rasa mengah, penat, cepat penat. So ada something wrong dalam proses pernafasan kita. Dan kebanyakan kita mungkin menggunakan nafas dada, bukan nafas perut dan nafas punggung. Masa saya belajar taranum, dia kata kita hendaklah menggunakan nafas punggung. Saya kata, wah, kenapa bontot lah ni. Kalau kita tengok orang azan tu, kalau nafasnya nafas dada, azannya akan pendek. Kita akan dengar azannya tak sedap satu hal kan, dan pendek. Ada orang yang membaca Al-Quran yang putus-putus nafasnya. Kalau dia membaca Al-Quran dari segi taranumnya, satu kesalahan, putus nafas, lepas tu sambung nafas tersebut, dia panggil curi ayam, nafas pendek. Rupanya dia ada latihan pernafasan, dan latihan pernafasan ini amat penting dalam kesihatan. Kalau kita nak, orang perempuan kalau dia nak bersalin kan, so doktor kata tarik nafas. Saya ingat satu ketika saya dengar dalam radio, saya ingat radio mana, radio Aikin ke, kalau kita nak terbuang air ketika memandu, jam pula tu kan, setengah orang tak boleh nak tahan. Tapi rupanya dia ada latihan pernafasan ini untuk menghilangkan rasa nak buang air tu. So ada cara dia lah, yang itu kena bawa ayam. Cuma hari ni saya nak share sedikit yang saya belajar lah, beberapa cara pernafasan yang betul. Dia kata setiap hari kita kena buat exercise ini. Menarik nafas dalam kiraan 8 ataupun 6, tarik, lepas tu kita berhenti 4. Kalau kita tarik 6, berhenti 4, lepas tu lepaskan 6, lepaskan nafas tu 6. Kalau tarik 8, berhenti 6, lepaskan 8 balik. Faham ke apa? Kena buat Ustaz. Memang kena buat lah, lepas ni nak suruh buat lah ni. Nak suruh buat lah ni. Dan dia kata tujuan dia ialah
kita mengosongkan sama ada dada kita ke paru-paru kita ke. Lepas tu kita akan lepaskan, habis kosong, lepas tu kita akan tarik balik. Kita akan satu lagi dia kata bernafas ni kadang-kadang yang kembang ialah dada. Tapi rupanya yang terbaik ialah yang kembangnya ialah perut. Itu dia panggil nafas perut. So dia ada latihan dia, exercise untuk perut, abdomen. Sebab dia kata hendaklah mengeluarkan angin ataupun udara daripada perut. Yang itu yang selalunya kita lihat orang ada nafas panjang. Jadi saya nak buat satu latihan. Lepas tu yang kedua, latihan yang juga orang guna untuk taranum. Dua latihan lagi ni. Satu, kita nak latih menarik nafas yang betul. Kita tarik ikut telinga. Oh bukan. Tarik ikut hidung dan lepaskan ikut mulut. Kita akan tarik dalam kiraan, kita kira sendiri. Kalau tak boleh 8, tarik 6. Tarik, berhenti 4 atau berhenti 6. Kalau kita tarik 8, berhentinya 6. Stop. Lepas tu lepaskan nafas dalam kiraan 8 atau 6. Tengoklah. Kita cuba kira 6 dulu. Tarik 6, berhenti 4, lepas tu lepaskan dalam kiraan 6 juga. Boleh? Try. Dan kalau boleh yang naik itu bukan dada. Yang naik itu ialah perut. Tapi saya rasa sure tak boleh. Sebab kita mungkin bagi mereka yang tak biasa, dadanya akan kembang. Perut pun. Okey, kita cuba insya-Allah. Okey, ready untuk tarik nafas dalam kiraan 6. Tarik. Lepas tu tahan 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita lepaskan dalam kiraan 6. Lepas tu kalau boleh dah tak ada, seolah-olahnya macam kosong kita punya paru-paru. Lepaskan habis. Yang baiknya buat 8 lah, tapi kita buat 6 dulu. Mungkin sebab kita tak biasa. Okey, kita akan tarik dalam kiraan 6. 1, 2, mula. Tahan 4. Lepas ikut mulut. Okey. Macam mana dia buat? Kita hendaklah menyambung bacaan surah Duha. Ad-Duha tu. Berapa panjang yang kita boleh, tapi dengan nafas yang satu. Saya bawa contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mula dengan Wad-Duha. Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Rasa sampai kat situ je. Ulang balik, sambung kalau boleh ayat selepasnya. Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey, ulang lagi. Kalau boleh surah Ad-Duha tu satu nafas. Kalau tak boleh, ulang balik sampailah berapa panjang tu. Dan yang itu kita akan, kalau kita pegang perut, kita akan rasa perut kita akan keras kan. Kita nak berlatih mengeluarkan bunyi atau angin itu, udara tu sampai ke perut. Kalau orang azan, biasanya azan, kalau azan yang sedap tu dipanggil suara udara dipanggil suara ponggong. Dikeluarkan udara tu daripada bawah. Dia ada latihan dia untuk kita punya dubur tu dikemot.
adalah latihan dia, saya pun tak pernah buat. Cuma bila belajar tu dia orang sebutlah benda itu. So ikhwah, ana rasa itu antara perkara yang kita ana boleh share pada hari ini. Kalau kita lihat, kita tengah stres kan, satu daripada cara untuk release the stress itu ialah dengan tarik nafas dan lepaskan perlahan-lahan. Hatta kita kan lepas exercise kan, nak hilangkan, nak turunkan kita punya ni pun kena tarik nafas, lepas tu lepaskan. So pernafasan yang baik ini antaranya ialah untuk kalau tak silap saya, sistem limfa. Yang ini sebenarnya untuk kesihatan kita. So itulah rasanya sedikit perkongsian daripada simple saja macam ni, buat 2 kali ni, nanti dengan anak ke dengan keluarga ke kan, boleh ulang buat simple saja. Kalau tak ada muzik, buat sajalah. Buat dalam 30 minit pun okey. Tak apalah, mungkin tidaklah bakar kalori sangat kalau simple dalam 30 minit, tapi sekurang-kurangnya meningkatkan metabolism. Yang mula-mula kita buat warm up tu, dia tingkatkan heartbeat. Bila heartbeat kita pump laju, oksigen kita cukup, pemakaran kalori kita juga oksigen kan, dengan api, tapi tak ada api lah keluar dari kulit kita ni, tapi mana dalaman Okey, satu pesanan, kalau lepas kita warm up, kita jangan duduk. Di antara fasa aerobik tu jangan duduk. Sebab kita, badan kita tengah ketat-ketat. Kalau kita duduk, mungkin kita lipat, itu dah mungkin dia akan interpret sebagai stretching. Bila stretching, dia macam kejutan sikit. Okey, jadi try tunggu kita betul-betul dah slow, baru kita stretching. Yang stretching buat full set. Dan tadi yang 646 dengan 868 Ustaz kan, itu kita panggil deep breathing. Kalau kita ada belajar flow exercise dengan yoga, memang kita akan belajar tu. Okey, diafragma kita akan, sebab kita nak cover balik. Bila kita exercise, kita inhale oksigen, kita exhale carbon dioxide. Tapi bila tak sekata, dia boleh jadi toksik. Jadi sebab kita kena deep breathing. Itu kalau orang exercise tak berhenti, dia mati. Kadang-kadang mati sebab dia punya pernafasan kacau. Tak sekata. Oksigen masuk tak sekata, dengan deep breathing untuk recover balik. And then dari segi psikologinya, bila kita deep breathing, saya tambah sikit bila kita inhale, kita akan fikir kan, kita akan kira berapa saat, betul? Kita akan fikir apa yang nak kembang, apa yang nak kecut. Bila kita fikir tu, kita akan lebih tenang. Kita akan center balik fikiran kita. Nanti kita relax. Okey. Kita buat last phase. Okey, sekarang kita buat deep breathing macam yang Ustaz ajar. Okey, dia samalah dengan yang Ustaz ajar tu. Cuma yang bab taranum tu je. Anda tak belajar daripada mana ni. Okey, insya-Allah nak belajar dengan Ustaz Jemain nanti insya-Allah. Okey, inhale. Exhale. Okay, inhale. Exhale. Dia sebenarnya bukan habis exhale tu. Bukan. Dia kan kira sampai 8. Bila dah 8 tu baru habis. Jangan pula bersin terus. Okey, kira itu basic lah. Okey, sekali lagi kita buat 868. Bila exhale tu rasa perut kembang ke depan. Exhale. Ini yang pertama, satu lagi dengan mulut. Okey, jadi tak apalah, kita buat yang dengan nafas saja. Mulut kita boleh buat kemudian di rumah, bilik tidur dan mana-mana sajalah. Okey. Ini aerobik 128. Okey, untuk pengetahuan terutama ikhwah-ikhwah lah yang mungkin ada singgah kat UTM atau berdekatan dengan UTM. Anda sekarang mengajar bukan senam aerobik yang open macam ni. Dia aerobik dalam studio. Kita ajar body jam. Body jam ni dia lagi aerobik yang lagi fast tempo lah, 135, 156. Memang kena laju, pusing apa semua, terbang sikit kan. Ana pengalaman Ana, kalau Ana mengajar mass aerobik, dia mencabar sikit. Sebab kita dengan cuaca panas, lepas tu kita gerak lebih luas. Macam Ana kalau instructor, Ana kena jerit lebih kuat, lepas tu pandang. Macam studio ni dia ada cermin lah, Ana bagi nombor aja dia tahulah
Jadi tak payah cakap sangat sebab kita dah cermin kat depan dia boleh ikut. Anak kanan semua ke kanan. Sebab cermin ni kan, cermin kat depan kita. Jadi siapa yang dekatan UTM boleh singgah pada hari Rabu 5.30 hingga 6.30 petang dekat Hydro Lab, Faculty of Bioscience and Medical Engineering. Bayaran masuk penganjur kata RM5 untuk orang luar. Fakulti tu sendiri free. Kalau student UTM RM2 atau staff UTM RM2. Kalau orang luar RM5. Rasanya kalau yang ikut semua daripada UTM memang RM2 sajalah. Okey, itu memang bayar pada penganjur bila datang dekat Hydro Lab. Okey, sana akan nampak lah. Sana selesa sikit. Bila dah ada studio, anda ajar sekali dengan floor exercise, terbuat plank, side plank. Last sekali, Ana ingin mengucapkan terima kasih pada pihak Ikram kerana menjemput Ana datang pada hari ini. Alhamdulillah kebetulan Ana free pada hari